saja nama Nur Sajat, ada saja kontroversi yang muncul dan menjadi buah mulut ramai. Mesti akan ada saja timbul kontroversi hangat daripada usahawan tersebut, terutamanya pertikaian mengenai status jantina dirinya yang sebenar. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 bukti berdasarkan sumber-sumber dari media dan individu terdekat beliau, dan pastinya bukti ini bukan fitnah atau direka-reka untuk menyedapkan cerita. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Sebenarnya semua sedia maklum bahawa Nur Sajat atau nama sebenar Muhammad Sajat bin Kamaruzaman dilahirkan sebagai seorang lelaki. Cuma timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan netizen apabila pengakuan itu tidak keluar dari mulut Nur Sajat sendiri dan dia seboleh-bolehnya mengaku dia sebagai seorang wanita. Sebenarnya Nur Sajat hanya bermain dengan emosi netizen supaya mencetuskan kontroversi lalu melariskan produk jualannya. Bukti pertama bahawa Nur Sajat memang seorang lelaki ialah penyertaannya mewakili Malaysia dalam Miss International Queen pada tahun 2013 yang berlangsung di Thailand. Bagi anda yang kurang jelas dengan pertandingan ini, Miss International Queen ialah pertandingan Ratu Cantik maknya yang dianjurkan di Thailand setiap tahun. Semua negara dijemput untuk menghantar wakil bagi merebut gelaran Ratu Maknyah pada tahun tersebut. Untuk menyertai pertandingan itu, peserta mestilah seorang maknyah atau kata lainnya lelaki yang sudah menjalani transformasi menjadi wanita. Peserta yang berjantina perempuan atau hunsa, maksudnya rahim masih berfungsi seperti perempuan normal, tidak dibenarkan sama sekali untuk bertanding. Yang kedua, teman lelaki yang bersilih ganti tetapi masih belum bertemu jodoh dan juga memelihara 2 orang anak angkat. Memang betul, jodoh, rezeki dan ajal memang di tangan Tuhan. Tetapi jika dilihat bagi seorang wanita normal yang mempunyai ekonomi yang kukuh dan sudah mempunyai teman lelaki atau calon suami serta umur yang cukup matang, memang sangat sesuai rasanya untuk mendirikan rumah tangga. Berlainan pula dengan Nur Sajat. Jika dilihat sebelum ini, hubungannya dengan beberapa orang lelaki putus di tengah jalan. Sebelum ini, hubungan Coach Yin dan juga Nur Sajat dilihat sangat serius sehinggakan lagak mereka seolah-olah seperti suami isteri yang sah. 2 anak angkat Nur Sajat dilihat sangat rapat dengan Coach Yin dan Coach Yin juga ada membawa Nur Sajat pulang ke rumahnya untuk berhari raya. Akhirnya perhubungan mereka berdua putus dan Coach Yin mendakwa Nur Sajat curang dengan menjalinkan hubungan dengan lelaki lain semasa di Lebanon. Lelaki tersebut juga merupakan teman lelaki Nur Sajat sehingga kini iaitu Jadus. Coach Yin pula dikabarkan sudah bertunang dan bakal berkahwin dengan wanita tulen tidak lama lagi. Mengambil anak angkat merupakan langkah yang bijak bagi kebanyakan mereka yang tidak bercadang atau tidak boleh berkahwin. Sebenarnya ramai golongan LGBT di luar sana yang mengambil anak angkat memandangkan mereka tidak mampu untuk mempunyai anak sendiri. Anak angkat Nur Sajat, Syahza dan Syahmi dipelihara oleh Nur Sajat dari dalam kandungan lagi. Ibu sebenar bagi pasangan kembar ini masih rahsia dan tidak diketahui umum. Pasangan kembar ini sebenarnya dipelihara oleh Nur Sajat dan rakan baiknya, cuma rakan baik Nur Sajat kurang menonjol di media sosial. Jika benar Nur Sajat seorang wanita, pasti Nur Sajat tidak akan mengambil angkat dan melahirkan sendiri anaknya. Memandangkan Nur Sajat memang tidak akan berkahwin dengan mana-mana perempuan, jadi langkah yang terbaik ialah dengan mengambil anak angkat. Bukti yang ketiga pula kontroversi tentang permohonan menukar jantina yang ditolak oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Semasa perhubungan Nur Sajat dan Coach Yin sedang serius, timbul pula kontroversi panas tentang pasangan ini yang bakal mendirikan rumah tangga. Nur Sajat didakwa mengupah Yusmiliati menguruskan dokumen untuk dia menukar jantina di Jabatan Pendaftaran Negara. Permohonan Nur Sajat ditolak dan dia meminta supaya Yusmiliati memulangkan semula wang tersebut. Yusmiliati berasa sangat kesal kerana dituduh menipu duit Nur Sajat, sedangkan duit
Duit tersebut bertujuan untuk memproses dokumen tetapi dia tiada kuasa untuk meluluskan permohonan tersebut. Yusmiliati mendakwa dia tidak bersubahat memalsukan dokumen pertukaran jantina Nur Sajat, sebaliknya sekadar membantu menguruskannya saja. Permohonan Nur Sajat untuk menukar jantina di dalam kad pengenalan ditolak oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Nur Sajat tidak mahu memberikan sebarang komen berhubung perkara itu. Nur Sajat turut memberikan respon marah kepada netizen kerana dituduh hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk memohon menukar jantina. Netizen tetap mengecam Nur Sajat kerana memang betul dia tidak hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi dia mengumpat orang lain supaya perbuatannya itu tidak diketahui oleh orang ramai. Ada juga sumber mengatakan Nur Sajat tekad menghantar permohonan menukar jantina kerana ingin berkahwin dengan teman lelakinya ketika itu, iaitu Coach Yin. Jika benar Nur Sajat ialah seorang hunsa, sudah tentu permohonan Nur Sajat beserta laporan pengesahan jantina daripada Dr. Bertauliah diterima oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Masih macam-macam cerita. Kata aku pergi GPM lah, tukar jantina apa bahagian lah. Hello, kalau betul aku pergi tukar jantina, buktikan aku pergi kat GPN. Ada CCTV kan? Kalau kat setiap GPN kan, tunjuk mana bukti yang aku pergi GPN tukar jantina. Jangan nak buat cerita-cerita sampah, cerita-cerita bodoh-bodoh, cerita-cerita murah macam tu. Hello, aku ada rupa, ada harga diri tau. Kau ingat apa? Dan memang aku perempuan. Perlu kau pergi JPN? Apa lagi? Tembak! Macam-macam sampah punya bloggers. Cuy! Penyebaran gambar IC Nur Sajat dari kecil sehingga sekarang merupakan bukti keempat untuk menepis dakwaan bahawa Nur Sajat ialah seorang perempuan. Seperti mana yang kita tahu, setiap individu di Malaysia perlu mengemaskini gambar kad pengenalan masing-masing supaya rupa terkini sama dengan gambar di dalam kad pengenalan. Dari gambar kad pengenalan Nur Sajat, jelas menunjukkan rupa Nur Sajat lebih kepada seorang lelaki berbanding wanita. Wajah Nur Sajat sebelum ini juga sudah banyak berubah berbanding sekarang. Netizen berpendapat Nur Sajat telah pun menjalani sejenis pembedahan yang dipanggil face feminization yang bertujuan untuk mengubah bentuk wajah kepada lebih feminin atau keperempuanan. Banyak transgender dari luar negara menjalani pembedahan ini dan terbuka untuk bercerita tentangnya. Safi Ilyas, salah seorang maknyah yang popular di Malaysia juga mengaku melakukan pembedahan ini di Korea. Contoh prosedur dalam pembedahan tersebut ialah memotong tulang rahang dan menaikkan dahi supaya muka tidak nampak kasar dan lebih feminin. Yang kelima, pendedahan daripada individu yang mengenali Nur Sajat sejak kecil lagi. Sebelum ini, satu rancangan di televisyen pernah menemu bual Nur Sajat dan keluarganya memandangkan episod tersebut berkaitan dengan tajuk maknyah. Ketika itu Nur Sajat masih belum terkenal seperti sekarang. Semasa ditemu bual, Nur Sajat dan keluarganya sendiri mengaku bahawa Nur Sajat ialah seorang maknyah dan mula memakan pil hormon untuk bertukar menjadi wanita sejak berumur 14 tahun lagi. Kini Nur Sajat mendakwa dia terpaksa mengaku maknyah kerana dibayar oleh rancangan tersebut. Di sekolah, Sajat kurang bersosial dan lebih gemar menyendiri. Kebanyakan masanya dihabiskan di rumah. Naluri perempuan yang kuat menyebabkan Sajat nekat untuk menjalani kehidupan sebagai maknya. Masa saya remaja, masa saya nak meningkat ke menengah, keluarga saya macam bila di situ saya mula start makan hormon. Saya start makan hormon daripada form 2. Saya makan hormon. Dari situ bermulanya kisah hidup saya lah sebagai seorang ingin berubah diri lah kepada wanita lah. Semasa Nur Sajat mengalami kemalangan jalan raya suatu ketika dahulu, adik Nur Sajat ada memuat naik di Instagramnya meminta supaya semua orang mendoakan abangnya cepat sembuh. Dari situ netizen mempersoalkan panggilan abang dan bukannya kakak. Disebabkan Nur Sajat masih tidak mengaku bahawa dia adalah seorang lelaki, saudara mara dan rakan semasa dia kecil tampil memberikan komen di media sosial. Contohnya, semasa isu hangat Nur Sajat bertelekung semasa mengerjakan umrah tahun lepas, ada antara saudara mara Nur Sajat yang memohon keluarganya tidak bersubahat dan menegur perbuatan Nur Sajat kerana terlalu mencabar kesucian agama Islam. Saudara maranya juga menjelaskan Nur Sajat dilahirkan sebagai lelaki biasa dan bukannya perempuan atau hunsa. Kawan Nur Sajat semasa kecil juga mendakwa bahawa Nur Sajat ialah budak lelaki biasa semasa di sekolah dan mereka juga pernah ternampak kemaluan Nur Sajat semasa menyalin baju di sekolah. Jelasnya Nur Sajat bukanlah hunsa seperti yang digembar-gemburkan. Bukti yang keenam, Nur Sajat disindir oleh maknyah lain kerana mereka meluat dengan kenyataan Nur Sajat yang tidak habis-habis memberitahu bahawa jantinanya ialah perempuan.
Salah seorang maknyah yang terkenal dan juga lama mengenali Nur Sajat, iaitu Viviana Abdullah, menyindir dengan mengatakan bahawa jika seseorang itu memang perempuan, dia tidak akan terpekik terlolong memberitahu semua orang. Selain itu, Kak Viviana juga memberikan komen tentang kontroversi Nur Sajat bertelekung semasa mengerjakan umrah. Kak Viviana berpendapat perbuatan tersebut sudah melampau dan menyebabkan golongan maknyah dipandang semakin teruk oleh masyarakat. Kak Viviana sudah tidak asing lagi dalam golongan maknyah di Malaysia, dan penjelasan yang diberikan oleh Kak Viviana memang jelaslah bahawa Nur Sajat ialah seorang lelaki, memandangkan Kak Viviana sudah lama mengenali Nur Sajat. Kesal, saya kecewa, saya marah, saya sedih, saya kaget, saya tergamam, saya juga tidak mengerti. Itulah perasaan yang ada, yang bercampur baur di dalam jiwa saya pada ketika ini. Sungguh pun saya perlu rasa gembira. Saya juga ada sekelumit rasa sedih. Ya, rasa sedih saya itu banyaklah. Ya, kerana maknyah ni kadang-kadang riak dia melampau sangat. Pergi ke tanah suci pun nak divideokan. Nak pakai telekung pakai kan elok kalau kau pakai telekung tu kau diam tak payah upload gambar. Dah boleh kau buat umrah tu secara tenang. Ya, nak juga tunjuk, nak bagi tahu kat orang nanti balik Malaysia nak cakap lah kita perempuan dah sampai dah kat sana, dah sampai. Untuk bukti yang ketujuh, walaupun Nur Sajat pernah menyingkap kainnya di live Instagram dan mengaku dia tidak mempunyai kemaluan lelaki, namun komen daripada Safi Ilyas memang membuktikan bahawa Nur Sajat menjalani pembedahan membuang kemaluan di Thailand. Jika anda masih ingat, Nur Sajat dan Safi Ilyas pernah berselisih faham. Ada yang berpendapat bahawa mereka berselisih faham kerana masing-masing menyindir satu sama lain di media sosial dan ingin membuktikan diri mereka lebih berduit, lebih cantik dan juga mempunyai teman lelaki yang lebih kacak. Sehingga satu hari, Safi Ilyas memaki Nur Sajat dengan mengatakan Nur Sajat gila kerana kurang mendapat layanan dari teman lelaki dan kemaluannya tidak berfungsi dengan baik akibat melakukan pembedahan murah di Thailand. Pergaduhan tersebut selesai apabila rakan-rakan maknyah yang lain cuba untuk mempertemukan mereka berdua untuk berdamai. Bukti ke-8 pula ialah kontroversi video live di Instagram bersama Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu yang merupakan seorang pendakwah, ahli perniagaan dan sukarelawan yang dihormati oleh rakyat Malaysia sering live bersama selebriti tempatan dalam menyampaikan dakwah. Dalam satu sesi live, Ustaz Abid Liu hadir ke kediaman Datuk Alif Shukri dan Datin Nurul Syahidah untuk memberikan ceramah keagamaan. Dalam sesi live tersebut, Nur Sajat turut hadir dengan memakai tudung. Dalam sesi live tersebut, Ustaz Abid Liu meminta mereka semua berpegangan tangan untuk menunjukkan cara Rasulullah berkasih sayang dengan ahli keluarga. Datuk Abid Liu meminta Nur Sajat memegang tangan Datin Syahidah walaupun Datin Nurul Syahidah kelihatan teragak-agak. Apabila Nur Sajat memegang tangan Datin Nurul Syahidah, tiba-tiba Ustaz Abid Liu meminta maaf kerana terlupa Nur Sajat tidak boleh memegang tangan perempuan bukan muhrim. Daripada kontroversi ini, memang benarlah Nur Sajat diketahui sebagai seorang lelaki. Cuba Datuk pegang tangan. Cuba Datuk pegang tangan Datin. Datin pegang tangan Sajat. Cuba pegang. Cuba pegang. Cuba kata Tante Nabi balik rumah ni pegang tangan. Sajat pegang tangan Datin. Sajat pegang tangan Datin. Boleh pegang. Lupa pula. Sorry dia kata apa? Ya Allah. Kata saya sangat sayang keluarga. Sekitar tahun 2019, kontroversi Nur Sajat dan rakan maknyah yang lain mengerjakan umrah tular di media sosial. Ianya merupakan bukti ke-9 yang mengesahkan Nur Sajat dilahirkan sebagai seorang lelaki. Disebabkan dikecam teruk, salah seorang rakan Nur Sajat, Mok K, memuat naik posting di Instagram dengan memaki hamu netizen kerana mengecam mereka bertiga. Mok K memberitahu mereka bertiga memakai jubah dan serban pada hari pertama mereka mengerjakan umrah. Pada hari seterusnya, mereka mengenakan telekung kerana bentuk badan mereka seperti perempuan dan mula dipandang semacam oleh orang-orang yang ada di situ. Selain itu, tersebar juga beberapa foto Nur Sajat tidak bertudung di lapangan terbang sebelum rombongan peserta bertolak untuk mengerjakan umrah. Semua peserta wanita kelihatan bertudung dan bertelekung kecuali Nur Sajat dan rakan maknyahnya yang lain. Semasa dalam penerbangan, Nur Sajat memuat naik fotonya mengenakan telekung sekaligus mengundang kecaman dari netizen. Kontroversi Nur Sajat dan rakan-rakannya memakai telekung semasa mengerjakan umrah dan masuk ke tempat solat wanita tular sehingga ke peringkat antarabangsa. Penyebaran foto dan juga penjelasan Mok K sudah cukup untuk membuktikan bahawa Nur Sajat memang berjantina lelaki.
Yang terakhir sekali, jika anda mengikuti Instagram Nur Sajat, sudah pasti anda tahu bahawa Nur Sajat bersahabat baik dengan Datuk Alif Syukri. Mereka juga sering memuat naik video mereka bersama di dalam Instagram. Dalam salah satu video tersebut, Datuk Alif Syukri mengajak Nur Sajat untuk pergi ke kebun. Nur Sajat mengadu sakit kepala dan lawyer kerana dia sedang datang bulan pada hari itu. Datuk Alif Syukri membalas dengan sindiran bahawa Nur Sajat menipu kerana Datuk Alif Syukri tahu bahawa memang mustahil untuk Nur Sajat untuk datang bulan. Selain itu, Datuk Alif Syukri juga mengejek Nur Sajat bahawa Nur Sajat tidak boleh mengandung dan menyuruh Nur Sajat untuk membuktikannya. Nur Sajat marah dan berjanji akan membuktikannya suatu hari nanti. Gurauan antara Nur Sajat dan Datuk Alif Syukri ini sebenarnya mempunyai maksud tersirat. Datuk Alif Syukri sudah lama mengenali Nur Sajat dan tahu akan kebenaran bahawa Nur Sajat ialah seorang maknyah. Alah, malah dah Datuk. Saya tak nasihat lah tu. Pening-pening, muka-muka, muat-muat. Saya tak tahulah. Apa hang mengandung ke? Mana ada mengandung? Datuk ni pelik-pelik je lah. Saya kahwin tak apa lagi tiba-tiba mengandung. Aduh, bukanlah Habis tu Datuk. kau tak pasal-pasal kau kasih perut lah apa nak kasi mengandung. Kau mengandung dengan siapa? Datuk, saya boleh mengandung. Datuk, saya ni boleh mengandung tau. Cuma kahwin tak lagi. Dah boleh macam Buktikan. Kahwinlah dulu. Boleh mengandung. Yelah tu, kau boleh mengandung. Kau berangan je lah Jai. Kau tahu tak? Betul lah Datuk. Apa masalah Datuk ni? Aduh, jom pening kepala tau. Pasal-pasal pergi kebun dia pula. Aduh. Aku nak suruh kau berjogging. Semua lah pening kepala. Biasalah ujung-ujung bulan ni macam tak faham pula. Apakah pendapat anda tentang 10 bukti bahawa Nur Sajat memang seorang lelaki? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.